punya lain kot. Macam dia putus-putus kejap. Ya tak? Tak Lain. clear ya? Okey. Tapi kadang-kadang dia terputus-putus. Oh, Tak okey. apa, still okey lagi lah. Ha. Kalau macam banyak sangat terputus bacaan tu, saya bagi tahu nanti kan kau ulang lah. Okey Kak Fiza. Kak Fiza. Ini seniorita. Aduh. Okey Kak. Waktu office dia boleh masuk Apa dia? kelas. Apa dia? Waktu office dia boleh masuk kelas. Oh, sekarang ni kat office ke? Sebab kat rumah dia line tak okey tu kena masuk time macam ni lah. Mujurlah kelas time office. Dan GDR ni tak apalah boleh lah. Okey. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم Bunyikan qalqalah. Wa mimma razaqna. ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل قبلك Qablik. Dia jangan qablik. Qablik. Angin je, dia tak ada suara. وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Okey. Sadaqallahul azim. Terima kasih Kak Fiza. Sama. Okey, saya tadi tak perasan terlepas pandang. Mungkin dah rename nama. Nombor 6 tadi yang masuk dia tulis kat situ Rino. Tapi rasa dia dah tukar dah nama. Tapi saya tak tahu siapa yang. Oh, Akma. Okey, sorry. Okey. Akma unmute. Allahu Akbar. Okey, saya tulis nama Akma lah. Ada macam okey, boleh? Macam tak dengar lah. Putus. Dengar tak? Okey, boleh? Macam bergema sikit. Okey, lain sekali Alif Lam. Sekejap. Dengar tak? Okey, boleh? Nak ulang ke apa salah? Ulang sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dia menyambut lam mim. Dia kena tu kena lama. Alif lam. Dia punya tu tak cukup dua. Dia ada dengung kat situ. Alif Lam. Tu dia. Zalikal kitabu la raiba fihi. Ya. Hudal lil muttaqin. Okey. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم
وأولئك هم المفلحون. Okey, cantik. Terima kasih Akmal. Akmal kat tempat kerja Oh, okey. Alright. Lepas tu tadi nombor 7 yang iPad ni siapa? Saya rename balik. Dekat buku. Siapa yang masuk tadi iPad saya tak boleh nak mengagak siapa. Siti Hajar ada. Saya guna iPad tapi tak tahulah yang saya naik nama tak. Siapa tu? Sekejap. Kak Siti Nama saya Aisyah. Siti Aisyah. Bukan. Kak Siti Aisyah masuk yang last tadi. Dia lepas Akmal masuk tadi ni Ya, ada ya. nama iPad ni. Saya tak tahu siapa. Oh, ada nama. Sekejap saya tengok. Okey. Iza dah. Kak Sulaimah ada. Kak Susana masih ada tak? Siapa tu? Sekejap. Kak Susana. Kak Suzana ada. Okey. Siti Hajar ada. Cikgu Ayu ada. Kak Sulaimah, Kak Rugayah, Kak Siti Aisyah. Siapa yang saya tak panggil? Kak Aziah kot. Nama Kak Aziah. Dah tadi kat situ ada dah rename dah Ustazah? Ya. Tahu. Saya tahu Kak Aziah dah rename nama Kak Aziah. Cuma masa masuk tadi iPad. Saya terus tulis je iPad apa semua. Okey. Tu saya nak tahu tu. Kak Aziah Ya. Okey. Alright. Boleh Kak Aziah on kamera? Okey. Baca Ustazah. Malu saya dengan Kak Aziah ni. Kenapa? Okey, sila. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi. Hudal lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Lagi sekali Kak. ومما رزقناهم. ومما رزقناهم ينفقون. Ya. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل إليك tertinggal. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من qablik. Yang satu lagi tu pun sama dia punya. Tengok saja. Sama juga. Wama unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Jangan wabil, dia jangan ada lantunan dekat lam yang mati tu. Wabil akhirati hum yuqinun. Okey. Ulaika ala hudam min rabbihim. Ya. Wa ulaika humul muflihun. Okey. Terima kasih Kak. Alright. Okey, Cikgu Ayu next. Cikgu Ayu. Okey, unmute. Nampak saya tak Ustazah? Nampak? Cikgu Ayu nampak tak muka Cikgu Ayu? Nampak sebab pusing dia punya tu supaya lebar sikit skrin tu. Okey. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Okey.
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Kejap Cikgu Ayu. Pasal apa ikhfa ni dia punya lidah memang dia tak boleh lekat kat langit. Tu nanti ada dia punya penjelasan yang lebih panjang. Cumanya sekarang pada unzila min qabli tu pastikan lidah tu tak kena dekat langit. Cuba ulang sikit dekat wama tu. Wama وما أنزل من قبلك min dia tak boleh min, dia tak boleh bunyi nun dah. min tak boleh lekat kat atas. Tak boleh. Dia pangkal lidah yang naik ke atas. Min qablik. Dia jangan min. Kalau min dia berbunyi kan, berbunyi nun. Dia sekarang ni ikhfa ni maksudnya sembunyi. So sekarang kita kena sembunyikan bunyi nun yang asal. Min وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Tu dia. Terus ada satu lagi. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Okey, boleh. Terima kasih Cikgu Ayu. Sama-sama. Okey, terus Siti Hajar. Unmute. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alif Lam Mim. Okey. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Ya. Hudan lil muttaqin. Ya. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Okey. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك Ya. وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Siti Hajar. Cumanya kalau macam dekat hujung ayat yang ada ma'arif sukun yang nun tu kan. Kalau kita baca contoh tadi lil muttaqin muflihun. Jangan terlalu kuat sangat menekan. Takut dia seolah-olah macam ada sabdu pula kan. Okey. Humul muflihun. Cukup sekadar bunyi nun saja. Okey. Terima kasih Siti Hajar. Okey, Kak Suzana. Suzana unmute. Okey. Sudah nampak? Boleh? Nampak? Okey. Boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya. Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah Boleh. wa mimma razaqnahum yunfiqun. Okey. Walillazina Wallazi. wallazi Ya.
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك Ya. وبالآخرة هم يوقنون Okey. أولئك على هدى من ربهم Okey. وأولئك هم المفلحون. Okey, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Suzana. Okey, next Nur Hadirah. Nur Hadirah. Nur Hadirah. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون Ya. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك Ya. وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Ada Taranum lagi. Bagus. Belajar Taranum Hadirah? Belajar kat mana? Belajar dengan USE. Oh, Ustaz Fahmi. Bagus-bagus. Taranum apa tu? Nahwan. Alhamdulillah. Betul lah tu. Okey, baik. Hadirah ni ustazah juga kan? Ustazah Nur Hadirah mengajar kat sana ke? Baru Mengajar macam dalam training. Oh, training kat UFE lah. Okey, baik. Teruskan. Okey, terima kasih. Okey, Kak Sulaimah, boleh unmute? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selalu nampak dekat TNT je dengan kelas pagi-pagi tu. Rindu sama Ustazah Rama. Allahu akbar. Okey Kak, boleh baca. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap ra tu betul lah kita nak menebalkan dia kan, tapi jangan disebabkan tebal ra, ha tu dia tak jumpa dia punya makhraj. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tekan sikit rahim. Rahim. Sebab dia makhraj ha tu kat tengah halkum kan. Kalau rahim di bawah lagi. Dia tekan ke tengah ha kan. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Alif Lam Mim. ya. Zalikal kitabu la raiba fihi Ya. hudan lil muttaqin. Tanwin bertemu lam, dia tak ada bayangan dengung langsung, tak ada. Masuk Hudan. terus dengan kamil, sempurna. Hudal lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Ya, terus. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah Ya. wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya.
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك Ya. وبالآخرة هم يوقنون Boleh. أولئك على هدى من ربهم Ya. وأولئك هم المفلحون. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Kak Sulaimah. Sama-sama, Okey. Ustazah. Terus Kak Rugayah. Ni saya panggil bonda dah ni kot. Bonda Rugayah tu. Boleh panggil bonda. Bonda kan? Bonda kita ni. Sebab Okey. ramai cucu dah. Alhamdulillah. Boleh nampak aku Ustazah? Nampak? Okey, sila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alif Lam Mim. Ya. Zalikal kitabu la raiba fih. Terus? Hudal lil muttaqin. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna Sekejap. B tu pendek. B wa yuqi. Lagi sekali. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma razaqna. Jangan dia menjangkit zai tu dengan ra tadi. Razaqan. Razaqnahum. Saya baca macam mana melirik? Dia tak melirik. Melirik tu dah betul lah sebab melirik tu perlu pada qalqalah yang tengah tu kan. Tapi zai tadi dia jadi tebal. Razaqna. 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 Sambil min boleh? Wa mim boleh? Boleh. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa Sikit ma. lagi. Nun bertemu zai tu sikit lagi. Bima Cukup dengung dia. dengung tu ada tapi kadar tak cukup dua. Okey. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Min qablik. Qablik. Jangan qablik. Satu lagi nun bertemu qaf tadi tu tak cukup. Wa ma unzila min qablik. Saya ambil kat mana? Boleh ambil kat situ wa ma. Nak betulkan yang belakang tu kan. Nun bertemu qaf. Wa ma unzila min qablik. Ya, terus. Wa bil akhirati hum yuqinun. Lagi sekali bunda. Wa bil akhirah. Ra tafkhim. Wa bil akhirati hum yuqinun. Tak lancar. Lagi sekali. Wa bil akhirati hum yuqinun. Wa bil akhirati hum khira dia jadi nipis. Khira. Ya. Akhirati hum yuqinun. Ya. Ulaika ala hudam min rabbihim. Ya. Wa ulaika humul muflihun. So sikit lagi muflihun. Wa ulaika humul muflihun. Okey, alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Terima kasih bunda. Kawan Ustazah kan, saya memang penat sikit raw ni lah. Memang saya
tempat dekat saya tasbih memang ra ni saya lemah. Dia bukan pelat, dia ternipis. Oh, tenipis. Ternipis. Dia kalau pelat, ra ni dia tak ada takrir. Selalunya orang sebut ra tu dia jadi, macam mana nak sebut pun saya tak reti. Ra kan gitu kan. Itu pelat kan. Tapi sebenarnya ada setengah orang yang pelat ra ni kalau dia latih selalu, dia boleh jadi dapat dia punya takrir tu. Kena rajin lah latih. Kena asah lidah dia tu. Okay, terima kasih Bonda. Okay, last Kak Siti Aisyah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Putus-putus. Okey tak Ustazah? Putus-putus lagi? Putus-putus sikit. Lain agaknya kan mengganggu. Tak apa, terus boleh. Dapat dengar tadi ada dengung tu, okey lah tu. Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Okey, sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Siti Aisyah. Okey, ada lagi tak yang saya tak panggil nama? Yang saya tulis last Kak Siti Aisyah, tak ada lagi? Kalau ada bagi tahu takut saya terlepas pandang. Okey, baik. Sebelum kita masuk pengenalan tajwid, apa yang saya nak kongsikan pada semua, memang saya suka semua baca ayat yang sama. Bila kita baca ayat yang sama, kadang kita baca ada satu tempat kita baca betul. Ada satu tempat kita baca tak berapa tepat. Bukan tak betul, tak berapa tepat. Lepas tu bila kawan kita yang baca, tempat dia baca lain pula tempat yang kurang tepat tu. Jadi kita sama-sama menyemak, kita sama-sama belajar. Walaupun kita baca ayat yang sama, tapi tempat masing-masing punya bacaan tu tak sama. Dia punya kelebihan dan kekurangan tu kan, maknanya kita saling melengkapi bila kita saling menyemak ayat yang sama. Melainkan kalau kita nak bertadarus, kita akan sambung-sambung bacaan kan. Jadi dalam proses belajar kita akan baca ayat yang sama. Jadi sama-sama kita semak, dan bila kita dah ditegur pada kalimah tersebut, bila kita dengar orang lain baca, kita boleh memperbaiki sambil tu. Itu saya suka macam tu. Okey, baik. Apa yang saya dah tengok daripada ayat 1 hingga ayat 5 kita baca tadi, semua boleh nampak tak apa yang saya tunjuk ni, saya paparkan ni? Yang saya bulat-bulatkan ni, yang ini bukan kesilapan. Saya tak suka guna perkataan silap, tapi apa orang kata, kurang tepatnya kita menyebut. Kurang tepat. Baik, kita nak mencari kesempurnaan tu kan. Okey, kalau perhati daripada apa yang saya bulatkan ni, banyak huruf qaf. Lil muttaqin wa yuqimuna, lepas tu yuqinun. Semua baca okey dah.
Tak ada yang baca qaf jadi kaf, tak ada. Wa yuqimun tak ada. Lil muttaqin tak ada. Semua qaf. Cuma apabila qaf ini berbaris kasrah, ni saya nak bagi tahu. Apabila qaf berbaris kasrah, dia dikurangi kadar ketebalan dia. Tebal dia masih ada, sifat isti'la dia masih ada, tapi jangan terlampau ataupun disebut tawallud. Jangan terlampau. Macam mana bunyi terlampau tu? Lil muttaqin. Ke dalam sangat dia korek. Wa yuqimuna yuqinun. Tempat keluar qaf dah betul. Tapi terlalu menekan kuat. Tu namanya tawallud. Terlampau pada sebutan-sebutan makhraj-makhraj tu jangan terlalu menekan. Cukup sekadar kita baca lil muttaqin wa yuqimun wa yuqi. Kita dapat rasa yang tu ditekan dengan kuat. Wa yuqi. Yang penting kita mesti tahu qaf itu keluar dekat pangkal lidah. Qi bukan qi. Jangan terlalu kuat. Okey, baik. Berbeza kalau qaf itu bertanda mati qalqalah ataupun berbaris atas, berbaris hadapan. Itu ya. Dia memang kena tebal. Contoh macam yang saya bulatkan lagi satu ni. Razaqo. Ni tadi ramai juga yang tersangkut sikit ni. Bukan salah bukan salah, tapi dia kurang sempurna sebab dia nak menjaga tafkhim ra, nak menjaga tafkhim qaf. Jadi bila zai tu diapit oleh dua huruf yang tebal, maka zai tu tak pasal-pasal dia jadi razaqna. Nampak tak? Kita kadang tak perasan, tapi bila kita disemak tu baru kita tahu yang kita baca tu sama ada tebal atau nipis atau dia terpusing. Macam saya bagi tahu hari tu, setiap kali kelas kita berlangsung, berjalan, saya akan record dan saya akan masuk dalam YouTube saya. YouTube channel ni khas untuk pelajar-pelajar saya lah. Jadi boleh tengok balik macam mana bacaan kita kan. Okey, baik. So saya ingatkan jugalah kat diri saya dan semua, maknanya kita kena jagalah aurat kita dan sebagainya. Okey, baik. Itu untuk qaf. Kemudian tadi kalau kita perhatikan ada dua ni, yang bawah ni ayat 4 ni, bima unzila. Sekejap saya replace spotlight. Okey, bima unzila dengan wama unzila. Kalimah yang sama kan, unzila, iaitu yang saya nak sebut ni, nun mati, sebelum dia hamzah berbaris dhammah, betul tak? Bila hamzah berbaris dhammah, kita punya mulut muncung, betul? Bila mulut kita muncung tu hanya pada hamzah baris dhammah saja. Jangan disebabkan hamzah baris dhammah, nun tu pun kita dhammahkan. Contoh macam saya sebut, dekat nun pun mulut kita masih muncung. Jadi kat situ kurang tepat. Muncungnya bibir kita ni hanya untuk hamzah sahaja, nun tak boleh. Nanti dia akan jadi berat bacaan kita. Contoh, tarik balik. Unzila. Sebenarnya dari segi bunyi pun dia ada perbezaan. Kita tak boleh baca unzila, dia mengulum. Bunyi dia berat dan tebal. Dia ada sedikit tebal. Ada sedikit perbezaan. Cuba saya buat yang pertama, muncung dengan nun sekali. Unzila. Yang kedua, unzila. Boleh nampak perbezaan dia? Okey, kerana apa? Nun tadi kita patah balik tempat asal dia. Asal dia siapa? Nun ni. Sifat dia salah satunya istifal. Istifal ni rendah lidah. Maknanya kita berpatah balik tempat asal dia. Unzila. Jangan baca unzila. Jangan kekalkan muncung pada nun. Muncung hanya untuk hamzah. Boleh dapat? Ini Nak tanya boleh? Boleh. Yang dikatakan dengung dua harakat untuk un tu macam mana? Dengung Maksud dekat bila nun yang lah. dikatakan dengung dua harakat tu. Dekat nun mati tu lah. Tu dua harakat lah kadarnya, panjangnya. Unzila. Dekat nun. Cuma yang saya sebutkan ni, semasa kita mendengungkan pada nun tu, kita punya mulut tu dah lebar kan. Tarik dah. Dah tarik dah. Dia tak boleh tak tepat lah bunyi dia tu. Okey, boleh? Dan satu lagi pada ayat yang kita baca tadi, kebanyakannya kan, bila kita baca qalqalah, saya ada bulatkan razaqo dengan qablik. Okey, setiap orang baca semua dah betul dah. Dah bunyi dah lantunan atau qalqalah. Cuma qalqalah ni dia ada beza. Kalau dia ada di hujung, bunyi qalqalahnya terputus. Kalau di tengah-tengah, qalqalahnya tak boleh putus. Jadi macam mana cara dia? Kita heritkan dia. Kita heritkan dia. Jadi macam mana cara dia? Contoh,
Razaqna. Maknanya kalau sebenarnya tak boleh dieja tapi nak dapatkan bayangan tu. Kalau qa tu dia punya ejaan KOK kan. Contohlah KOK. Tapi kalau pertengahan kalimah ni KO je. K tak ada. Jadi jangan baca razaqna. Dia tak sesuai bila di tengah. Razaqna. Qalqalah berada di tengah ini seolah-olah berbaris. Tapi dia tidak berbaris. Hanya seolah-olah berbaris. Tu istilah dia. Sama juga dengan qablik tadi. Kalau kita baca BEK, betul tak? BEK bunyinya Kalau dia berada di hujung tak apa. Contoh waqab. Contoh kan surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Waqab kan BEK. Tapi bila dekat hujung bila dekat tengah macam ni kita baca min qablik, tinggal BE je. Dia jangan qablik. Dia akan jadi keras kat situ. Dia sebenarnya bila qalqalah ni kita meletak cara bacaan dia dengan tepat, dia melembutkan lagi bacaan kita. Dia membantu untuk melembutkan dan memudahkan supaya bacaan kita tu nampak lebih ringan. Kadang kalau kita tengok imam-imam, orang-orang Arab baca kan, cuba perhatikan qalqalah dia. Bila dia baca dekat tengah-tengah kalimah ni macam air bunyi dia, lembut aja. Rupanya kita tengok qalqalahnya tidak diputuskan. Min wa ma unzila min qablik. Dia nipis. Bergantung pada huruf lah, pada sifat jugalah. Kalau macam ba ni dia nipis. Dan kalau qalqalah qaf, qalqalah tu tebal. Kenapa tebal? Sebab qaf tu dia sifat tebal. Tu nanti kita akan cerita lah. Ni saya sedut sikit-sikit lah. Saya tak masuk lagi dalam makhraj yang terperinci. Saya bergantung pada ayat yang kita baca hari ni. Okey, jadi kita tak boleh baca razaq. Qalqalah dah ada tapi cara dia ada sedikit kesilapan dekat situ, iaitu kita putuskan. Yang kedua, qalqalah tu jangan baca razaqnahum. Dia dah tak putus dah. Dah baca lantunan dia tu dah apa orang kata tak putus ni. Dia terus saja dileretkan tapi dia nipis pula pun tak berapa tepat juga. Macam mana nipis tu? Razaqna dia jadi ke. Jadi dia dah hilang satu sifat. Yang mana qalqalah dia ada sifat isti'la kan? Qaf. Dia tak boleh razaqna. Baca wa mimma razaqna razaqa. Qa. Dia seolah-olah berbaris macam saya cakap tadi qa. Tapi sebenarnya dia mati. Razaqna. Jadi walaupun ada pada ayat 3 ni, kita akan jumpa lagi nanti qalqalah qaf di tengah kalimah pada ayat-ayat lain. Jadi kita cuba praktikkan sampai kita betul-betul dapat menyebut dengan tepat supaya bila jumpa ayat lain nanti kita tak akan mengulangi kesilapan yang sama. Jadi bila nampak je qalqalah qaf di tengah, mesti pastikan dia tak putus dan mesti qalqalahnya tebal. Dua perkara ni penting. Jangan putus dan mesti dibaca tebal mengikut sifat dia iaitu isti'la. Saya ulang lagi sekali. Wa mimma razaqnahum. Jangan baca razaqna. Ke dengan qa. Jauh pergi dia kan. Okey, baik. Jadi itu sahaja untuk penerangan daripada ayat 1 hingga 5. Jadi nanti boleh jadikan panduan macam mana kita nak baca kalau jumpa pada ayat-ayat lain. Okey, sebelum kita masuk pengenalan tajwid, ada apa-apa nak tanya? Sebelum saya stop share gambar ni. Tak ada? Jelas Jelas Ustazah. Alhamdulillah. Okey, saya stop. Okey, baik. Tak apa, siapa yang tak ada buku tahsin tu tak apa. Untuk permulaan ni banyak saya nak bercerita tentang bacaan hafz ni lah. Dengan dia punya komponen-komponen kita punya mulut apa semua ni kan. Okey, jadi nanti siapa yang belum sampai buku yang on the way dan sebagainya tu boleh tulislah muka surat berapa yang saya terangkan. So nanti dia boleh tengok balik. Okey, untuk secara umumnya lah. Secara umum bacaan kita yang kita baca sekarang ni adalah mengikut pada Imam Hafs. Nama imam kita yang kita ikut adalah Hafs. Kalau dalam ejaan Jawi tu ejaannya Hafasat. Hafasat kan? Tahu kan macam mana nak eja? Saya pakai, sekejap saya try. Guna mouse kan tak apa cantik. Macam tu sama budak tadika. Hafasat. Ini Imam Hafs.
Ni imam kita. Okey, dekat dalam buku ni pun ada sebenarnya riwayat hidup imam-imam yang kita ikut sekarang ni. Boleh tengok di muka surat 10, muka surat 11 dengan 12 dan 13. So nanti kita boleh baca yang tu lah. Cuma secara ringkas sajalah saya terangkan. Imam yang kita ikut di Malaysia dan di dunia kebanyakannya pun menggunakan Imam Hafs. Cara bacaan Imam Hafs. Okey. Hafs, lepas tu dia tulis apa kat situ? Hafs an Asim. Kalau ada yang guna Quran Rasam Usmani, kebanyakannya memang dia akan tulis ni. Siapa ada Quran yang dia dah tulis siap-siap imam ni. Kita nak kena tahu kita baca ikut imam mana kan. Contoh macam kita belajar fiqah, kita buat apa-apa tentang perkara fiqah, kita kena tahu kita belajar dengan Imam Syafi'i. Belajar pula kita ikut Imam Syafi'i. Macam kita mengaji, kita kena tahu juga imam kita siapa. Hafs an Asim. Jadi Imam Hafs ni belajar dengan Imam Asim. Okey. Kita nak kena tahulah tu. Okey. Hafs ni dia belajar dengan Imam Asim, iaitu ayah tiri dia sebenarnya. Imam Asim ini adalah ayah tiri kepada Imam Hafs. Semua ada dekat situ nanti. Kemudian kita belajar Tariq. Tariq ni ataupun dalam bahasa Melayu disebut sebagai jalan ataupun cara. Cara Syatibiyah. Imam juga. Dia orang berdua ni belajar dengan cara Tariq atau jalan Syatibi. Dia ada dua Syatibiyah dan Jazariyah. Boleh nak belajar dengan cara bacaan Al-Jazari? Boleh. Tapi kita settlekan dulu belajar, contohlah kita belajar dengan siapa-siapa pun, dengan guru-guru mana-mana, kat guru luar ke apa ke. Dah habis 30 juzuk dan kita betul-betul memahami setiap hukum yang ada pada bacaan Hafs an Asim, Tariq Syatibiyah, baru kita boleh berpindah pada bacaan Tariq Al-Jazariyah. Macam tu. Okey, boleh? Okey, baik. Seterusnya kita nak kena tahu anggota bahagian mulut kita ni yang penting sekali, sebab kita nak belajar menggunakan kita punya anggota yang ada dalam mulut kita supaya sebutan bacaan kita tu tepat. Macam kita belajar alif bata kan, sampai ya tu kita baca selama ni mungkinlah kalau orang dulu-dulu dia kata kita baca, kita ikut dan kita dengar je apa yang disebut, kita ikut. Tapi tidak betul-betul mendalami sejauh mana, makhraj dia macam mana, sifat dia macam mana. Contoh macam setiap huruf ada tempat keluar. Bila kita dah tahu satu huruf tu dia keluar dekat mana, kita nak kena kenal pula sifat-sifat yang ada pada huruf tersebut supaya lebih lagi tepat kita menyebut. Macam kita nak kenal orang, kita dah kenal nama dia kan. Lepas tu kita nak kena kenal juga perangai dia. Ada yang dia tak suka, kita jangan buat. Ada yang dia suka, kita buat. Itu maknanya sifat-sifat dia kita kena kenal supaya kita lebih rapat dengan dia. Maknanya dengan Quran, dengan Al-Quran, dengan huruf Quran ni macam tu juga. Bila kita dah kenal makhraj, dah kenal betul-betul sifat, bila kita gabungkan huruf menjadi kalimah-kalimah, maka nanti dia akan jadi lebih lagi sempurna bacaan tu. Maknanya kita lebih rapat dengan Al-Quran tu. Macam tu. Kaedahnya gitulah. Okey, baik. Jadi dalam komponen anggota yang kita nak baca ni, dia ada 7. Dia ada 7 perkara yang penting. Yang tak ada buku tu tak apa, catik-catik sikit dulu. Yang pertama, dia ada di buku surat 16. Kalau yang dah ada buku, muka surat 16. Kita tengok yang pertama disebut halkum. Bagi orang lelaki senang sebut halkum. Bagi orang perempuan ni dia tak sebut halkum. Sebab dia tak ada halkum. Dia sebut anak tekak. Okey, anak tekak. Okey, baik. Anak tekak kita pun mengeluarkan beberapa huruf. Jadi pastikan apabila kita tahu beberapa huruf tu keluar kat tekak, pastikan dia meletakkan huruf tu betul-betul kena dekat tekak. Okey. Kemudian yang kedua, al-jauf ataupun rongga. Rongga ni dia berkisar daripada lepas anak tekak. Rongga ni sebenarnya lubang kan. Daripada tengah-tengah tekak tu ke atas, daripada pangkal lidah sampai bawa ke dalam mulut hadapan. Itu rongga. Yang berlubang kat dalam itu namanya rongga. Okey. Seterusnya yang ketiga disebut sebagai lelangit atas. Kenapa diletakkan juga lelangit ni? Iaitu al-hanakul a'la disebut. Lelangit atas ni penting disebut sebab banyak lidah-lidah kita yang akan letak dekat lelangit tu nanti supaya dapat kita menyebut huruf tu dengan tepat. Sebab daripada huruf alif sampai huruf ya, kebanyakannya huruf yang keluar yang banyak adalah daripada lidah. Jadi lidah itu letaknya di mana nanti? Di lelangit atas. Jadi dia kena kenalkan. Okey.
Yang keempat, khayshum ataupun hidung. Ini satu komponen yang agak penting juga. Sebab kat situlah keluar hukum dengung. Huruf-huruf mim, huruf nun semua keluar dekat situ. Dia akan menyebabkan bacaan kita tu agak kurang cantik bila time kita kena sesema, kita ada resdung kan. Sebab dia punya hidung tersumbat. Sebabnya kita baca, kita menggunakan komponen hidung ni juga sebagai salah satu untuk kita dapatkan sebutan yang cantik tu nak bahagian dengung. Kan dalam Quran banyak dengung-dengung, semua pergi dekat khayshum ataupun hidung. Okey, seterusnya yang kelima, bibir. Bibir ni penting jugalah. Selain daripada kita bercakap, kita nak mengaji, dan ada juga beberapa huruf sahaja yang keluar daripada bibir. Tak banyak, dia ada 4. Nanti kita akan pecahkan lagi. Bibir mengeluarkan 4 huruf sahaja. Jadi pentinglah kita nak menjaga bibir kita. Seterusnya yang keenam, gigi, al-asnan. Gigi kita ni al-maklumlah, kita ni kalau pagarnya cukup, insya-Allah lah kita dapat baca dengan baik. Kalau pagar tu tak berapa nak cukup, tiba-tiba kita masukkan pagar lain, dia alhamdulillah lah, maknanya kita ada usaha untuk cuba terus memperbaiki bacaan kita kan. Tapi kadang-kadang bila dah pasang gigi palsu ni, bacaan tu dia akan ada perubahan sikit. Dia berubah lah kan daripada yang asal. Okey, baik. Kemudian yang seterusnya lidah. Lidah yang last sekali dia sebut. Sebab banyak huruf-huruf yang keluar pada lidah tu nanti insya-Allah. So, 7 ini penting. Jadi kita nak kena jaga jugalah. Supaya nanti kita baca Quran tidak terganggu sebutan-sebutan huruf tersebut. Semua menggunakan 7 elemen ni tadi. Okey. Kemudian daripada 7 bahagian ni dia ada pecahan lidah di muka surat 17. Sebab apa dia pecahkan lidah ni lagi kepada beberapa bahagian? Sebab huruf yang paling banyak keluar adalah di lidah kita. Dia ada keluar kat pangkal lidah, tengah lidah, hujung lidah, tepi lidah, semua ada. Jadi setiap lidah kita ni dia ada mainkan peranan. Jadi lepas ni kalau kita baca sebut huruf alif sampai ya tu, kita kena pastikanlah kita punya sebutan huruf tu lidah dia tepat ke tak, letak kat mana apa semua, nanti saya akan tunjukkan lah. Sekejap Okey. Sekejap. Saya share kejap lagi. Okey. Untuk pembahagian lidah ni, boleh dengar suara saya? Dengar Okey, untuk pembahagian lidah, mana saya punya gigi? Sekejap. Dia kena keluarkan gigi juga. Okey. Yang dah ada buku tu dia boleh tengok dalam buku lah. Yang tak ada tu, lidah kita ni pangkal ni. Pangkal ni maknanya yang belakang lah. Yang belakang. Ini hujung lidah yang depan. Jadi dekat sini dia ada 5 bahagian yang dia bahagikan. Seperti mana yang ada dekat dalam buku tu, dia mula daripada atas. Dekat sini ni disebut sebagai tapak lidah. Jazrul lisan iaitu tapak lidah. Kat sini pun dia ada keluar huruf sebenarnya. Iaitu daripada huruf kha, ghain kan, nak pergi dekat qaf tu, kat sinilah dia. Okey. Kemudian depan sikit, kat sini pangkal. Ni tadi tapak, ini pangkal. Lidah ke depan sikit. Tu pangkal lidah ataupun aqsa. Aqsa pangkal lidah, aqsa lisan. Lepas tu dia bawa dekat tengah lidah.
Tengah ni disebut sebagai wasatul lisan. Ada juga huruf yang keluar dekat tengah lidah. So nanti kita sebut, pastikan huruf tu keluar kat sini. Kalau dia keluar ujung-ujung sikit ke, sebelah-sebelah sengit-sengit, mesti sebutan huruf tu tak tepat. Dia mesti kena tepat pada tempat keluar tu. Okey, yang seterusnya yang keempat, torful lisan. Ni dikira depan lidah. Depan. Ingatkan ni paling depan. Rupanya depan ada satu lagi kat sini. Ini depan, torful lisan, dan yang ini disebut sebagai hujung. Ini tadi depan lidah, ini hujung lidah. Iaitu ra'sul lisan atau kepala lidah. Ini paling hujung sekali. Jadi 5 1, 2, 3, 4, 5. Kelima-lima tempat ni dia ada tempat, ada huruf-huruf yang keluar. Okey. Kita tak boleh main sebut je. Alah janji sebut bunyi akan sama je, janjilah. Tak boleh. Sebab dia ada sifat huruf tu sebenarnya, setiap huruf tu. Paling sikit huruf tu sifat dia ada 5. Paling sikit. Paling banyak huruf tu ada 7 sifat. Jadi kita bayangkan betapa kalau kita baca, main sebut je, adakah dia menyebut semua sifat-sifat yang ada dekat huruf tu. Okay, so nanti kita explore lagi. Okay, dalam buku Ustazah, tu, ya. dalam gambar dalam buku ni ada tunjuk tepi lidah. Ada ke Betul. huruf yang keluar di tepi lidah? Ada? Huruf Berapa? dot? Ada. Okay, kejap. Maksud Kak Naili yang mana satu ni dia letak kat tepi lidah? Itulah yang pembahagian lidah tu. Oh, maksud Kak Naili yang bawah ni ke? Yang ni? No, atas tu. Kan dia ada tunjuk tepi lidah tu. Okay, sorry. Buku saya ni buku lama. Buku cetakan pertama. Okay, saya ambil buku suami saya. Betul. Ya, yang ini. Kalau siapa yang ada buku baru nanti akan keluar macam ni. Ni. Ya. Ini untuk huruf dot. Okay, nampak? Semua yang ada buku semua macam ni kan? Okay. So nanti yang Betul. Ustazah, betul. Betul saya punya buku ni buku yang lama, dia tak tambah lagi dia punya tepi lidah tu. Okay, baik. So nanti kita akan masuklah pada huruf yang keluar pada tepi lidah dan sebagainya. Okay, lepas tu kita kenal bentuk gigi pula. Ustazah, Ya? huruf dot ni kita guna kedua-dua lidah tepi kiri lidah sebelah kiri ke kanan ke? Macam mana Ustazah? Itu dah masuk makhraj jauh sikit. Okey, tak apalah sebab akak dah tak apa. Akak dah tanya saya jawab. Ada setengah yang guna tepi lidah kiri, ada sesetengah orang yang guna tepi lidah kanan, ada sesetengah orang yang guna tengah lidah. Maknanya dia guna kedua-dua. Tengok pada keselesaan dengan cara masing-masing. Semua boleh. Oh, okey. Okey. Boleh? Ustazah. Okey, baik. Kita terus kita nak kena kenal pula jenis gigi. Macam nak belajar gosok gigi pula. Kita kena belajar jenis gigi ni sebab apa? Lidah ni nanti yang akan parking dekat gigi. So bila kita belajar lidah, contohlah huruf nun ke, huruf ta ke, kita nak kena parking kat gigi mana? Gigi belah kacip depan ke, kacip tepi, semua kita nak kena kenal. Yang selama ni kita tak berapa nak kenal, hari ni kita kenal. Ada dalam 4 ke 5 macam tu, kita kena pastikan. Dalam buku tu dia dah siap warna. Jadi senang kita nak kenal dia. Okey, yang paling depan sekali warna kuning tu, itu gigi kacip depan. Gigi kapak lah senang. Yang dua ni. Ni gigi kapak. Ni. Ni dua ni gigi kacip depan. Nama dia. Semua gigi lawa. Okey, nampak lawa gigi saya yang ni. Kan dua ni. Kak Naili biasa dah tengok. Lepas tu, okey, yang sebelah tepi dia ni, dua ni. Mana? Ni, dua ni. Ini disebut gigi kacip tepi. Yang mengiringi gigi kapak tadi. Kalau dalam buku warna merah. Nampak? Ni. Yang mengiringi gigi kapak tu iaitu gigi kacip tepi. Lepas tu, yang ada tajam sikit ni dua ni. Ni namanya al-anyab, iaitu gigi taring. Ni gigi taring. Dalam buku warna hijau, hijau muda. Betul tak? Sama tak color? Okey, lepas tu baru kita masuk gigi geraham kecil. Mana gigi geraham kecil? Ni taring. Okey, ni. Gigi geraham kecil maknanya geraham yang paling depan sekali. Ni. Ni gigi paling depan sekali yang dia ada warna turquoise.
Lepas tu dia ada 3 lagi susunan warna putih tu, kiri 3, kanan 3 tu barulah gigi geraham. Gigi geraham yang selalu kita duk mengunyah makanan kat dalam tu kan. Itu gigi geraham. Dan belakang sekali kalau dia tumbuh lah. Ada setengah orang tak tumbuh. Ada setengah orang dah berumur baru tumbuh macam saya ni. Tengah sakit sebab dia macam nak tumbuh. Tu gigi geraham bongsu. Okey, jadi fungsi gigi ni kalau yang kata macam mana kalau tak ada gigi kan. Kalau gigi geraham yang belakang tu tak ada, dia tak mengganggu sangat bacaan kita. Tapi gigi depan ni, pagar depan ni, sama ada gigi kacip depan iaitu gigi kapak ataupun gigi yang mengiringi sebelah kiri kanan tu iaitu gigi kacip tepi dengan gigi taring tu. Kalau tak ada tu, depan tu agak susah sikit kita nak menyebut huruf-huruf yang mengeluarkan angin. Nanti dia terlebih. Contoh macam ta kan. Selalu kita sangkut ujung lidah dekat belakang gigi. Tiba-tiba gigi tak ada. Macam mana kita nak sangkut? So terlebih angin. Itu tak apalah, dimaafkan. Memang dah tak boleh nak buat apalah kan. Okay. Jadi kalau kita ada gigi palsu, kita buat gigi palsu tu adalah sedikit membantu. Okay, baik. Itu untuk bahagian gigi. Okay, dalam buku tu pun dia dah sediakan ada gambar dengan rahang atas dengan bawah sekali. Nanti boleh tengok. Ni yang rahang bawah, ni rahang atas. Maknanya Ustazah, ya. nak tanya. Boleh? Kalau gigi tu bertindih tak apa? Gigi berlapis macam saya lah. Gigi berlapis apa? Tak apa. Tak ada masalah. Janji dia ada pagar. Maknanya pagar tu berlapis lah tu. Okey, boleh Kak Sulaiman? Kak Sulaiman gigi berlapis ke? Ya. Ada masalah menyebut huruf ke apa? Tak ada? Tak ada lah sebab kita kena letak di gigi tu kan. Jadi kita pun tak tahu mana so. Letaklah kat gigi berlapis belakang tu. Okey, boleh jadi ada gigi. Yang masalah yang tak ada gigi tu lah. Yang tak ada gigi langsung tu yang susah sikit dia nak parking dia punya lidah. Okey, baik. Okey, kemudian kita masuk pada harokat. Harokat ni dalam bahasa Arab lah. Bahasa Melayunya dia sebut baris. Ini betapa pentingnya kita nak kenal dengan baris. Semua orang dah tahu dah. Baris atas, baris bawah, baris depan. Contohlah Hamzah baris atas bunyinya A, baris bawah I, baris depan U. Tapi ketepatan menyebut apabila huruf tu berbaris atas, apabila huruf tu nipis, dia kena bunyi nipis, iaitu istifal. Apabila huruf tu tebal, maka bunyi baris atas tu jadi tebal. Contoh saya ambil lah salah satu huruf nipis kalau macam Hamzah tadi. Saya mungkin pintu, tapi yang pakar dia dalam hati saya. Sorry, di tengah ada kelas. Okey, baris atas kalau Hamzah mesti bunyinya A. Maknanya masa kita nak membunyikan huruf yang istifal atau huruf nipis ni, kita punya dagu ni jangan gerak banyak sangat. Ni, jangan gerak banyak sangat. Contoh macam mana? A. Jangan ikut macam Upipin. A, Y, M, Yam, Ayam. Contohlah. Jadi dekat situ dia tidak fasih menyebut dengan lahjah Arab lah. Dia jadi macam orang Melayu kita je lah. Nak pi mana? Contoh kan? Mana? Dia bukan mana. Kita nak ikut lahjah Arab ni, baca ni. Sebab daripada alif sampai huruf ya tu, huruf yang tebal hanya 7 je. Selain daripada tu, kita tak boleh baca dengan tebal. Kita kena baca dengan nipis. Ba, ta. Dia tak boleh ba, ta. Tak boleh. Jadi bila kita menggerakkan banyak dagu ni ke bawah, menyebabkan bunyi tu tak fasih. Jadi buka sini. Dan dia membantu untuk kita meringankan sebutan huruf. Macam tadi kan kita baca unzila ilaika. Jangan ilaika. Lepas ni kita perhatikan sambil kita baca, tengok muka kita kat cermin. Sama ada kita punya dagu ni banyak gerak ke tak. Kalau banyak gerak maknanya kita masih mengikut dialek kita bercakap lah. Kan kita banyak kenegerian. Kita ada Kedah, kita ada Johor, kita ada Perak, kita ada Kelantan, semua ada kat Sulaimah. Tu. Jadi bukan senang lah sebab kita dah terbiasa dan kita dah kat rumah pun kita banyak bercakap daripada kita menyebut kalimah Al-Quran. Jadi kita dah biasa dengan cara ataupun dialek kita. Okey. Jadi kita tengok pada buku tu, harakat ataupun baris kasrah atau baris bawah. Okey, keadaan lidah kita yang dalam. Lidah kita yang dalam, kedudukan dia berada macam ni.
Saya tunjukkan dulu hari ni sebab ada yang tak sampai lagi buku kan. Lidah dia begini. Dia macam ni. E. Dia kedudukan lidah dia saya ni yang depan ni ke atas, yang belakang ni ke bawah. Lepas tu kita lebarkan mulut. E, B, jangan E. Kan? Nampak senang tu. Tapi bila kita jadi ayat, macam mana lah tu? Seperti mana dalam buku dia kata menurunkan rahang bawah. Maknanya yang belah bawah ni diturunkan dalam keadaan lebarkan mulut kita. E. Bentuk mulut dia pun lebar. E. Okey. Kemudian kalau baris dhammah ataupun baris depan, lidah kita yang belakang ni dia macam ni. Dia ke atas. Dia macam ni. Okey, cuba kita muncung dan kita sebutlah apa-apa huruf yang menggunakan menggunakan lidah menggunakan baris depan. Contoh tu. Lidah kita yang belakang tu dah ternaik ke langit belakang. Tu, bu. Bentuk lidah kita begini dia gini. Dia bukan begini. Macam I tadi macam ni. Ni hujung lidah naik ke atas, yang ni bawah. Tapi bila dia dhammah dia macam ni. Yang lidah belakang ni ternaik ke atas, ni luncur ke bawah. Dia punya hujung lidah dekat gigi bawah. Itu baris depan. Okey, kemudian baris atas ataupun baris fathah yang saya sebut tadi bata, lidah kita ni landai. Dia tidak ke bawah, dia tidak ke atas, dia macam ni. Itu yang kita kena baca dalam keadaan senyum. Bibirnya normal, dia tak muncung, dia tak lebar. Dia tak boleh banyak sangat jadi A nanti, dia jadi imalah pula. Imalah ada dalam Quran satu tempat, bismillahirrahmanirrahim. Tu tak apa. Yang tang lain jangan baca. Inna anzalna, sudah. Tu tak boleh. Jadi kita kena naturalkan lidah tu, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu ke belakang sangat, dia kena normal macam ni. Supaya bacaan tu tegak. Dari sudut baris fathah tadi. Okey, boleh? Itu bahagian harakat ataupun baris. Cumanya kalau di baris atas ni lah yang saya sebut. Kalau baris bawah dengan baris depan tak ada masalah. Kalau di baris atas, huruf dia ada 29 kan yang masyhur. Yang disebut oleh ulama qura' sedunia, dia kata hurufnya ada 29. Jadi dalam 29 huruf itu tolaklah 7 huruf yang kita kena sebut dengan tebal, iaitu huruf kha. Ni nak catik-catik, dalam buku pun ada juga. Sad, dad, ta, dha, ghain, qaf. Yang mana 7 huruf ni tadi bila letak baris atas dia tak boleh baca dan normalkan bibir macam tu. Sebab dia bukan huruf istifal, dia huruf isti'la kan. Contoh kha kita letakkan baris atas dia jadi kha, sad, sa, dad, da, ta, ta, dha juga, ghain, gha, qaf, qa. Semuanya tebal. Okey, boleh? Okey. Baik. Habis untuk pengenalan lah bahagian komponen-komponen ataupun alat pengucapan kita. Alat untuk kita menyebut kalimah yang penting tadi, itulah dia yang kita nak kena jaga. Okey, ada soalan untuk tajuk yang pertama ni sebagai pengenalan? Ada? Tak ada? Okay, jelasnya? Ya, dia boleh. Next class kita akan baca surah Al-Baqarah seterusnya kan? Betul. Sampai ayat berapa sebab nak latih. Takut nanti. Okey, begini. Saya kebiasaannya dalam kelas-kelas saya akan bacakan ayat tu dan saya akan rakam, saya akan hantar dalam grup. Tujuan saya baca tu adalah untuk sebagai panduan, sebab ada sesetengah daripada kita ni nafas panjang. Ada sesetengahnya nafas tak berapa nak panjang. Bila guna Quran Waqaf Ibtidak pun kata ada yang tak dapat juga, tak sampai juga. Jadi saya cuba bacakan sebagai panduan. Tapi kalau kata bacaan nafas masing-masing tu panjang, tak ikut apa yang saya wakafkan tu pun tak ada masalah. Dia nak wakaf kat tempat yang lebih lagi baik, lagi bagus. Okey, sekejap Jadi saya buka sekejap. Mana tadi? InsyaAllah kita akan sambung nanti daripada ayat 6
sampai ayat 10. 11 ke 10? Sekejap. 6 hingga 11. Saya bacakan dulu hari ni. So nanti boleh tengok balik. So kita ready lah nanti. Minggu depan terus baca ayat 6 hingga 11. Macam tu. Boleh? Okay. Tengok dalam mana ya Ustazah? Dalam mana? Macam mana nak dapat rekod Ustazah tu? Nanti nanti admin akan hantar dalam grup. Okey, alhamdulillah. Saya bacakan grup WhatsApp ni lah. Saya akan hantar 2 lah, maknanya dekat dalam YouTube pun ada, nanti kan boleh tengok dalam YouTube ataupun nak tengok dalam WhatsApp pun boleh. Nak dengar dalam WhatsApp group. So hari ni saya akan bacakan saja. Boleh? Sekejap Habis dah? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. Tak dengar Ustazah. Ustazah tak dengar. Tak dengar langsung. Tak ada. Lahan. Tak dengar langsung pengulang. Dengar langsung. Sayu-sayu. Tak dengar langsung suara. Hello, dengar tak? Tak dengar. Langsung. Tak ada. Tak dengar. Tak dengar. Tak dengar. Tak dengar. So saya rasa minggu depan masing-masing dah ada buku. So kita akan terus masuk pada sifat huruf dan makhraj nanti insyaAllah. Boleh? Ada beberapa orang je yang tak ada kan buku tahsin tu. Bukan tak ada lah, dia tak sampai. Tak ada lah. Ya ke? Kak Siti Aisyah tak ada. order lagi lah. Kalau Shopee kan kita order satu kopi je sampai. Oh dalam Shopee. So type je. Dia boleh terus. Type je tahsin Al-Quran ni nanti dia akan keluar. Kalau yang dia tak biasa. Sebab sebelum ni saya yang uruskan pembelian buku, saya punya student apa semua. Sebab senang nak keluar, nak pergi ambil dekat Bangi je. Tapi ni sekarang tengah PKP, memang semua kena beli sendirilah kat Shopee. Tapi sebenarnya kalau beli kat Shopee, lagi cepat sampai. Okay. Kak Rosaina sampai dah yang buku? Manhaj. Oh dapat free. Alhamdulillah. Dia tengok pada stok apa yang free dia bagi. Okey, jadi dalam WhatsApp tu admin dah letak link tu Shopee tu. Oh dah bagi Terus tekan je lah kat link tu. Oh tak pas. Admin baru masukkan ke apa Kak Naili? Hari tu dah ada dah link dia. Oh dah ada. Okey. So ada apa-apa lagi?
Kalau tak ada, kita tangguhkan dulu kelas kita hari ini. Kita tutup dengan doa. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa hadha tanzilun min rabbil alamin. آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين والحمد لله رب العالمين. اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله. So nanti